Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap, saya on IG Live. This meeting is being recorded. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadzal liqa' al-mubarak. Kita mengalu-alukan selamat datang kepada semua hadirin hadirat yang menonton bersama dengan kita pada malam ini daripada Zoom, ada juga daripada live IG dan juga ada yang menonton daripada Facebook. Ahlan wa sahlan. InsyaAllah sebelum kita memulakan kelas, saya nak mengucapkan dulu Aidukum Mubarak, selamat Hari Raya Aidul Adha kepada semua hadirin hadirat muslim-muslimat yang bersama dengan kita pada malam ini. Moga-moga insya-Allah raya yang penuh bermakna, walaupun sangat-sangat sederhana raya kita kali ini. Nak menunaikan solat raya pun payah, nak menzahirkan syiar korban pun bermasalah juga. Tapi kita doakan semoga Allah cepat angkat bala ni daripada kita semua, dan kita doakan semoga insya-Allah kita akan kembali semula sedia kala, dan pada tahun hadapan moga-moga kita dapat menyambut hari raya kita bersama insya-Allah dengan penuh gembira, meriah dan barakah insya-Allah. Baik, tanpa berdengah lagi, insya-Allah pada malam ini kita seperti biasa, iaitu pada malam hari Rabu kita akan berkuliah di bawah kita kata liputan daripada Global Ihsan, dan kita akan sambung pada malam ini lagi kuliah kita yang berjudul Petua Rezeki daripada Al-Quran dan Sunnah, dan topik ini merupakan kesinambungan daripada buku yang telah saya tulis sebelum ini. Maka insyaAllah kita sambung lagi pada malam ini dengan petua nombor 1. Sebelum-sebelum ni kita dah bahaskan beberapa topik yang penting berkaitan dengan rezeki, dan pada malam ini kita akan sambung dengan topik yang pertama, iaitu petua yang pertama yang kita petik daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Iaitu saya judulkan petua yang pertama ini dengan topik akhirat sebagai tujuan. Akhirat sebagai tujuan ni satu benda yang saya letak sebagai petua yang pertama. Sebab saya nak semoga para pembaca, para pendengar sekalian semua, bila kita fikir tentang rezeki ni, sebenarnya kita kena betulkan mindset kita. Rezeki yang kita cari ni sebenarnya bukan untuk dunia, tetapi rezeki yang kita cari ini adalah untuk akhirat. Sebab kalau tak ada tuaian kita dekat akhirat, maka sia-sialah dunia kita ni. Sia-sialah kita yang hidup di dunia ni sekadar sementara sahaja. Dan kalau kita kumpulkan segala kemewahan dunia ni hanya untuk kehidupan yang sementara ini, apalah guna? Berapa lama kita boleh nikmatinya pun kan? Mungkin kita dapat menikmatinya 30 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin kurang daripada itu. Selepas itu, ke mana kita akan pergi? So itu kita nak fikir tentang kehidupan yang kekal abadi. Dan kalau kita hanya fikirkan tentang kehidupan yang singkat, maka kita macam kita masa kita sekolah dulu. Ada orang bila di sekolah dulu dia tak boleh nak bersabar kan. Dia rasa bila di sekolah tu dia cepat-cepat nak jadi orang dewasa. Dia cepat-cepat dia kejar untuk nak berenjoy, untuk nak bekerja, sampai dia lupa misi utama dia adalah untuk pelajaran. Kalau dia boleh bersabar sekejap tempoh persekolahan tu, mungkin insya-Allah masa hadapannya cerah. Tetapi ada yang tidak mampu untuk nak bersabar dengan tempoh ujian persekolahan itu. Akhirnya mereka memilih jalan yang tidak betul, dan mengakibatkan mereka ini mungkin terlencong daripada matlamat asal. Jadi sebab tu topik yang pertama sekali dalam kita nak mengait rezeki Allah ni adalah kita kena sentiasa niatkan dalam diri kita dengan menjadikan, kena set matlamat kita akhirat itu sebagai tujuan. Dan Nabi SAW dalam sebuah hadis pun bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alayhi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah." Maksud dia, sesiapa yang niatnya
niat dia, apa pun yang dibuat untuk nak mendapatkan ganjaran di akhirat, maka Allah Azza wa Jal akan memberikan kecukupan di dalam hatinya. Allah akan satukan hati dia yang berselerakkan. Maksudnya Allah tak akan sibukkan dia dengan benda-benda picisan, benda-benda yang boleh menyebabkan dia serabut. Lalu Allah kata dunia akan datang kepadanya tanpa bersusah payah. Allah akan bagi rezeki dia. Allah akan bagi dunia ini kepada kita. Sedangkan sesiapa yang niatnya hanya sebab nak mencari kehidupan dunia semata-mata, maka Allah akan membuatkan kemiskinan itu selalu menghantui kedua-dua matanya. Allah akan cerai-beraikan urusan dia, lalu dunia tidak akan datang kepadanya walaupun dia bersusah payah, kecuali dengan kadar apa yang telah ditentukan baginya. Itu hadis riwayat At-Tirmizi. Dan kalau kita renungkan tentang maksud daripada hadis ini, kita boleh dapati memang betul apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Satu, kita akan tengok manusia yang sangat tamak, yang terlalu nak kejarkan keduniaan, dia akan rasa dunia ni tak pernah cukup. Walaupun kita tengok masya-Allah dia dah ada segalanya dah, dia dah ada rumah besar, dia dah ada banyak duit, dia dah ada kereta mewah macam-macam lagi, tapi dia sentiasa rasa macam tak cukup, tak cukup, tak cukup. Sama ada Allah nak jadikan dia punya hati tu berselerakkan, macam dalam hadis tadi, Allah akan cerai-beraikan urusan dia. Mungkin dia akan jadi kehendak dunia dia terlampau banyak, sampai dia berhutang sana sini. Kan orang kata semakin besar periuk nasi itu, semakin besar kerak dia. Jadi itu yang kita tak nampak. Kita tengok macam mana dia ni banyak kaya, banyak duit, tapi hidup dia macam serabut je. Dia macam tak cukup je. Kan? Sebab Allah dah cerai-beraikan dia punya hati dia. Mungkin orang tu dia tidak fikirkan tentang akhirat, tapi dia hanya fikirkan pasal dunia semata-mata. So dia buat loan sana sini, dia punya keinginan sana sini, dia nak beli itu, nak beli ini, nak itu dan ini, sampai dia rasa macam tak cukup yang ada pada diri dia. Maka kita boleh dapati orang macam tu. Tetapi kalau kita tengok orang yang subhanallah, dia ingat pada akhirat, dia akan rasa hidup dia tenang. Dia tak perlu untuk nak macam mungkin masa dia tak ingat ke akhirat ni, kalau dia kaya sikit mungkin dia akan clubbing, dia mungkin akan pergi karaoke, mungkin dia akan berjudi, mungkin dia akan pergi macam-macam, enjoy, berlibur dengan kawan-kawannya, mungkin dia akan beli barang-barang yang bukan murah kan, dan banyak pula tu setiap bulan, setiap ketika, sampai kata mungkin kalau kata dia ada income 100,000 pun sebulan, mungkin kehendak dia tu je dia dah habiskan semua dah dekat 80,000 dah, semua habis kat situ je. Mungkin liburan itu akan makan separuh daripada pendapatan dia. Tapi kalau orang tu ingat akhirat, mungkin benda-benda itu akan dikurangkan. Sebab Allah akan pupuk hati dia supaya hati dia tu tak teringin sangat benda-benda tu. Tak akan membazir sangat nak pergi clubbing sana sini, nak pergi enjoy sana sini yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Maka di situ rezeki kita akan bertambah daripada sudut tu. Jadi Nabi SAW dalam sebuah hadis lagi bersabda, man ja'alal humuma hamman wahidan hammal ma'adi kafahu Allahu hamma dunyah wa man tasha'abat bihi al-humumu fi ahwalil akhirah lam yubalillahu fi ayyin awdiyatihi halak. Sesiapa yang menjadikan segala macam keinginannya hanya satu, yakni dia tujuan dia adalah nak kembali ke akhirat, maka Allah akan mencukupkan baginya keinginan dunianya. Dan sesiapa yang keinginannya beraneka ragam pada urusan dunia, maka Allah tidak akan pedulikan dia di mana pun dia akan binasa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kalau kita fikir kita selalu cari harta dan kita selalu gunakan harta ini adalah untuk kesenangan diri kita. Kalaulah kita memiliki kekayaan, antara perkara pertama yang kita ingin kita lakukan adalah memenuhi segala impian hati dan kemewahan duniawi. Kita nak beli kereta sports, kita nak beli, mesti ada, everyone. Dan termasuk saya, kalau kata kalau aku kaya, mesti juga kita rasa kita nak ini, nak itu, nak ini. At least bukanlah menjadi satu kesalahan, kita dah bagi tahu kan, tapi that's fitrah manusia. Biasa kita nak penuhkan keinginan duniawi kita.
Semua tu tak jadi kesalahan. Tapi kita akan selalu terleka sampai kita ni akan jadi satu tahap terlalu gairah untuk nak mengejar dunia. Padahal dunia ni hanya sementara. Dan kita lupa Allah dah bagi kita that asset untuk kita boleh buat banyak pelaburan di hari akhirat, tapi kita tak buat. Padahal kalau dulu kita miskin, mungkin kita akan bercita-cita, ya Allah, seandainya aku adalah 10 juta kan, aku nak buat itu ini, aku nak salurkan, nak sedekah itu, nak bantu ini, nak infak ini, nak buat itu, macam-macam kita nak buat. Tapi bila kita dah ada, kita lupa. Sebab kita macam anak orang kaya yang dapat durian runtuh, warisan daripada harta pusaka orang tua kita. Bila kita dapat tu, kita akan enjoy sepuas hati tanpa kita fikirkan duit tu akan habis, harta itu akan hangus kalau kita tidak gunakan dia untuk pelaburan kita pada masa hadapan. Cerita tu selalu kita dengar. Dan saya dulu pun ada dengar juga, ada kenalan mak ayah dia tu masa dihidup tu memang anak dia kata macam kedekut sikit lah. Nak belanja, nak belanja orang pun susah, dengan adik-beradik pun berkira. Tetap Allah uji dia dengan sakit. Dia adalah berapa ratus ribu dekat bank dia tu tak digunakan, dan dia ada banyak beli tanah-tanah sana sini, dia tak dapat nak enjoy pun, tak dapat nak nikmati. Bila dia meninggal, anak dia seorang anak tunggal tu, dia dapat semua harta tinggalan mak ayah dia. Orang kata anak ni dia akan enjoy harta orang tua, dan cucu pula dia akan perhabiskan. Memang betul lah. Dia dapat tu, dia tak appreciate. Dapat usaha daripada orang tua, dia dapat tu, dia enjoy je. Dia pergi forex sana sini, dia pergi buat macam-macam, sampai tahap dia kena jual semua tanah-tanah harta pusaka banyak yang ayah dia beli dulu. Dan at the end of the day, dia hampir-hampir saja nak menjual rumah, satu-satunya rumah ayah dia yang ditinggal tu. Kalau dijual rumah tu, dia dah tak ada tempat berteduh dah. Maksudnya dia dah habiskan duit simpanan mak ayah dia. Dia dah jual semua tanah-tanah yang ada sebab dia melabur sana sini, forex dan sebagainya. Itu dunia. Maksudnya kalau kita tak fikirkan akhirat, kalau Allah nak leburkan benda tu sekelip mata, dia akan lebur. So akhirat is definitely masa depan kita. Amal soleh daripada segala rezeki kurniaan Allah adalah pelaburan yang tidak akan rugi. Tapi kita ni jenis yang sangat rajin, gigih nak kejar dunia. Seolah-olah kita ni tak ingat akhirat. Macam kita tak beriman dengan hari akhirat. Kita tak guna apa-apa keuntungan yang kita dapat di dunia ini untuk dapatkan akhirat yang pasti. Dan umat Islam hari ini sampai terlalu tenggelam dengan dunia. Dan ini satu hakikat, kan, yang mana kalau kita renungkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, ayat Quran, kalau kita tengok ayat-ayat Al-Makkiyah, ayat-ayat di awal era sebelum daripada peristiwa hijrah ke Madinah, kita akan dapati banyak daripada ayat-ayat itu menceritakan tentang hari akhirat. Dan Nabi juga SAW dalam banyak hadis, bila dia nak ingatkan kepada umat dia tentang satu pesanan penting, Nabi SAW akan kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir kadza wa kadza. Maksud dia, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, Nabi akan ingatkan dengan hari akhirat. Sebab itulah hakikat kehidupan kita. Satu hari nanti kita akan pergi ke sana jua. Sebab tu Allah ingatkan kepada kita, dunia ni semua permainan. Dunia ni semua akan mengelabui mata kita. Allah kata dalam surah Al-Hadid
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Tengok apa Allah kata. Allah kata dunia ni, kehidupan dunia ni semuanya hanyalah satu laib, permainan. It's a game. Sometimes you win, sometimes you lost. Walahun, benda-benda yang melekakan kita. Dunia ni akan selalu buatkan kita tenggelam. Wazinatun, perhiasan, nampak indah-indah belaka je. Watafakhurun bainakum, Allah kata. Dunia ni akan kita selalu jadikan medan untuk nak kita selalu berbangga dengan orang. Dan kita akan bangga, kawan kita pakai Ferrari, kita nak pakai Ferrari. Kawan kita beli ni, kita nak beli ni. Kau beli beg apa? Ya, aku semalam aku beli LV. Kau pakai apa? Aku Bonia je. Alamak, Bonia tak standard. Enggak, Sam Bonia lagi. Allah, tak standard lah. Bergaduh-gaduh. Wa tafakhurun bainakum, maksudnya masing-masing nak berbangga-bangga. Minggu depan jumpa, ada je barang baru nak tunjuk. Minggu depan jumpa, ada lagi benda-benda baru. Kau pakai apa? Kau ni pakai apa? Tak pernah habis kita nak cuba impresskan people. Dan Allah kata watakathurun fil amwali wal aulad. Dan dunia ni juga tempat yang kita ni suka untuk nak memperbanyakkan harta dan anak-anak. Kita mesti orang kata nak bagi harta kita beranak-anak. Allah buat satu perumpamaan. Kamathali ghaithin a'jabal kuffar. Allah umpamakan kehidupan ni macam bila hujan turun membasahi bumi, orang-orang kafir itu dia akan happy bila tengok tanaman-tanaman di mula sewer, bangun apa hijau, naik, mungkin tumbuh pokok, tumbuh buah, tumbuh hasilnya. Thumma yahiju fatarahum musfarran. Tapi tumbuhan ni macam mana juga dia akan sampai masa dia akan mati. Dia akan kekuning-kuningan. Kita tengok pokok-pokok kita kan. Mungkin sampai masa daun itu kuning, daun itu gugur. Thumma yakunu hutama. And then gone. It's over. Daun tu akan kering, akan hancur. Macam tu juga dunia, Allah kata. Dunia ni kita akan impress sekarang. Ni sekarang di masa kita rasa kita ada macam-macam ni, kita seolah-olah macam pokok yang tengah berbuah sekarang. Tapi sooner or later, seperti mana buah akan busuk, daun akan kering, pokok akan mati dan layu, kehidupan kita juga akan berakhir. Dan Allah sudahkan ayat ini, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Allah kata tak adalah kehidupan dunia ini melainkan macam satu alat yang selalu akan melalaikan kita. Tak salah kita nak kumpulkan dunia, tetapi hati-hati dengan godaan dunia. Sebab godaan dunia ini memang tak semua orang yang mampu untuk nak hadapi dia. Dan bila kita tengok orang Islam hari ini tenggelam dengan kecintaan kepada dunia, ini semua satu musibah yang sangat besar kepada umat ni. Musibah kepada diri, musibah kepada agama, musibah kepada dunia. Sampaikan Nabi SAW pernah bagi tahu umat akhir zaman ini umat Islam ni akan diratah daripada segenap arah. Macam kalau kita makan dalam dulang, ada 5 orang, 6 orang duduk sekali, pom, semua makan, semua kaut. Nabi gambarkan macam itulah keadaan umat Islam pada akhir zaman. Sahabat pun tanya, anahnu wa min qillati nahnu yawma idzin, adakah ketika itu kami ini
sikit ya Rasulullah sampai kita ni akan dibelasah, diratah. Nabi kata bal antum yawma idzin kathir. Bahkan masa itu kamu sangat banyak. Tengok umat Islam kita pada hari ini. We have more than 1.7 or 1.6 billion Muslims. Walakinnakum ghutha'a ka ghutha'is sayl. Wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabbati minkum. Walaupun kita banyak, tetapi Allah akan cabut daripada hati musuh-musuh kita perasaan takut, hormat pada kita. Wala yaqdhifanna Allah fi qulubikumul wahan. Dan Allah akan campak ke dalam hati-hati kamu sifat al-wahan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Ya Rasulullah, apakah itu penyakit wahan itu? Nabi kata, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan takutkan mati. Kita can question kita punya diri. Kalaulah esok kita mati, kalaulah malam ini kita mati, adakah kita dah bersedia? Adakah kita rasa dah cukup segala amalan yang kita lakukan selama ini? Ataupun masih banyak lagi kekurangan? Kita tengok sesiapa pun yang kita kenal. Mungkin kita ada kawan-kawan yang dulunya kaya raya, yang dulunya berjawatan besar, yang dulunya cukup berkuasa. Tetapi mungkin hari ini mereka sudah tiada. Apa yang mereka tinggalkan? Kita tengok sejarah umat ni, umat Islam daripada dulu sampai sekarang tidak lemah macam sekarang ni, melainkan umat Islam telah dijangkiti penyakit cintakan dunia, takutkan mati, takut nak pergi ke akhirat. No. Akhirnya empayar Islam jatuh. Akhirnya negara-negara Islam mula dijajah. Akhirnya umat-umat Islam mula dibunuh. Akhirnya umat Islam hilang identiti. Kita kehilangan segala-galanya. Bila penyakit ini sudah menjadi pandemik kepada umat Islam, Allah turunkan balasannya kepada kita. Allah sedarkan kita tentang itulah bahayanya kalau kamu langsung tidak memikirkan akhirat. Kalaulah orang-orang Islam dia faham, dia sedar tentang hakikat dunia ini, berbanding dengan apa yang Allah telah sediakan di akhirat, baik balasan untuk orang-orang kufar ataupun balasan kepada orang-orang yang beriman, nescaya kita akan melihat dunia ni dengan sebelah mata aja. Siapa yang Allah sifatkan dalam Al-Quran orang yang tamak dengan dunia ni? Orang Yahudi. Allah kata dalam suratul Baqarah, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah. Diorang ni tamak sangat dekat dunia ni sampai dia orang bercita-cita ke Allah kalaulah boleh dipanjangkan usianya sampai 1000 tahun. Ini hakikat dunia yang Allah ingatkan kita. Allah kata dalam surah, kita pun dah hafal surah ni, alhaakumut takathur. Kamu ni telah terlampau leka dengan banyaknya harta kamu, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Kamu telah leka. Kalaulah kita tahu apa hakikat akhirat nanti berbanding dengan dunia, mesti kita akan prepare dua benda. Ilmu dan amalan. Ilmu daripada bahagian agama kita ataupun ilmu dunia yang boleh mendatangkan pahala kepada kita, yang boleh menyebabkan kita semakin hampir kepada Allah, dan amal salih kita. Yang itu yang kita akan ingat. Satu hari nanti kita akan pergi meninggalkan dunia ni. Allah kata, Allah dah ingatkan kita, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah sampai, telah hampirnya perhitungan manusia sedangkan mereka dalam keadaan leka.
Akan sampai satu saat malaikat maut akan datang menjengah kita, akan datang ketuk pintu kita. Malaikat maut ni dia tak akan minta izin kepada sesiapa. Dan tak ada siapa-siapa boleh menghalang dia masuk. Malaikat maut ni dia tidak akan teragak-agak untuk nak melaksanakan perintah Allah. Malaikat maut dia tidak akan kesian walaupun kepada si kecil. Tidak akan kesian walaupun kepada si tua yang sedang uzur. Malaikat maut dia tidak akan berasa belas kepada orang yang sedang sakit. Dia tidak takut dengan sesiapa sekalipun. Akan sampai masanya malaikat maut dia akan muncul di hadapan kita. Dan ketika itu, barulah kita tahu segala apa yang kita ada, semuanya kita akan tinggal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila telah sampai ajal, tak ada sesiapa pun yang boleh melewatkan walau sesaat, dan tak ada siapa-siapa pun yang boleh mengawalkan. Masa tu apa yang kita nak cakap? Kan? Apa yang kita nak bawa sebagai akhirat? Allah ingatkan kita, qul innal maut alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, itulah kematian yang kamu dulu dok bersungguh-sungguh nak lari daripada mati tu. Kita akan sungguh-sungguh usaha untuk nak elakkan kematian kita, betul? Kalau kita sakit, kita akan cuba untuk nak rawat. Kita akan cuba cari asbab-asbab yang tidak mencampakkan diri kita ke dalam lembah kematian. Tapi Allah kata, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Mana pun kau pergi, kalau malaikat maut tu sudah sampai, kau berada di atas tempat yang paling tinggi sekalipun, you dead. Kalau kamu kuat sekalipun, kamu akan mati. Kamu lemah, kamu akan mati. Kamu tua pun kamu akan mati. Kamu muda pun kamu akan mati. Kamu kaya pun kamu akan mati. Kamu ni jadi orang yang even tukang bagi hukuman mati pun kamu akan mati. Tak ada apa-apa yang boleh menyelamatkan kita masa tu. Not even jawatan, not even harta. Tak boleh pergi pun ke mana. Kullu syai'in halik illa wajha. Semua kita akan mati, kita akan musnah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Waja'at sakratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang sakaratul maut yang dulu kita cuba untuk nak lari. Ya. Itu benda yang pasti kita akan rasakan, kita akan alami. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Kita akan rasa sakit tu. Sebab tu Allah suruh kita selalu pergi ziarah kubur. Tengok, kalau kita boleh iringi sahabat handai kita pergi ke kubur, kita lakukan supaya kita boleh ingat. Kita ingat akan akhirat. Masa tu kita akan fikir, Allah, dia ni macam mana pun dia hidup di dunia ni dulu, dia dah pergi dah. Kita pun tak tahu apa nasib yang akan diterima dekat alam barzakh sana. Kita pun akan datang, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita juga akan menyusuli mereka sooner or later. Apa amalan yang telah kita sediakan? Adakah kita akan membawa penyesalan nanti dekat akhirat? Adakah kita akan membawa segala harta dan pangkat kita dekat akhirat nanti? Allah suruh kita muhasabah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan lihatlah apa yang setiap orang tu, apa yang dia akan bawa di hadapan Allah nanti. Wattaqullah. Satu Nabi bagi tahu kita ni kalau terlalu enjoy dengan dunia ni, Nabi ingatkan kita akthiru dzikra hadimil ladzat. Selalu kita kena ingat tentang benda-benda yang boleh sebagai pemutus bagi segala kelazatan, iaitu akhirat. Jadi orang yang penuhkan kehidupannya dengan kebaikan dan dijadikan akhirat sebagai destinasi tujuan, insya-Allah dia sentiasa akan rasa kecukupan, seolah-olah dirinya orang senang. Sebab dia tenang, dia yakin dengan segala yang dimilikinya. Apa yang dimilikinya itu insya-Allah akan memberikan manfaat buat dirinya pada masa hadapan. Dan dia sedar berlebihan dalam duniawi ini bukanlah semestinya memberikan kebaikan.
Kadang-kadang kita rasa hairan. Kita tengok ada hartawan yang dia ada harta yang tak luak 7 generasi keturunan. Kaya sungguh. Tapi jarang sekali dia ada waktu untuk keluarga yang tersayang. Mungkin kehidupan dia pun tak tenang. Mungkin dia pun tak tidur nyenyak. Walaupun bantal dia, walaupun katil dia tu bantal yang sangat mahal, katil yang sangat mahal, dia pakai tilam tempur ke, dia pakai tak tahu apa brand ke. Tapi dia duk kejar, tambahkan lagi timbunan harta dia. Dia jadi macam trauma kalau harta dia hilang. Sampai dia tak sempat mungkin nak hadiri majlis-majlis ilmu. Mungkin dia tak sempat untuk nak cari, kita kata, skim insurans untuk pelaburan di akhirat yang bakal menjadi destinasi terakhir kita. Walaupun kaya, mungkin dia terlupa untuk nak membeli hartanah istimewa di syurga. Maka bila mana dia sudah tiada dan dia meninggalkan warisan pusaka berjuta-juta, tak ada seorang pun daripada waris dia yang nak sambungkan legasi jariah dia. Tak ada seorang pun nak beramal untuk dia. Tapi kita akan dapati kes-kes macam ni, anak dia, waris-waris dia berperang sesama sendiri untuk nak rebut aset harta pusaka yang siang malam mak ayah dia duk usahakan. Akhirnya harta dan zuriat yang kita miliki tak mampu berikan manfaat kepada kita. Maka di akhirat nanti kita akan menyesal. Sedangkan Nabi SAW telah bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathah, min sadaqatin jariyah wa 'ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lah." Kita mati ni cuma tinggal 3 amalan. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan juga anak saleh yang mendoakan kita. Yang ini kita cuba renung. Ada seorang ditanya kat seorang syekh, "Wahai syekh," dia kata, "aku nak mengadu kat engkau. Adik-beradik aku ni, dia kedekut. Dia cerita ayah dia seorang multi-millionaire, kaya. Bila dia meninggal, masing-masing anak-anak dia dapat berjuta-juta lah. Jadi seorang daripada adik-beradik ni cadang pada adik-beradik dia, dia kata, nak tak kita kumpulkan sikit bahagian daripada harta pusaka ni, kita bagi fisabilillah, kita bina masjid ke, kita buat majlis ilmu, whatever, yang mana boleh bagi pahala kepada ayah dia yang telah meninggal." Tapi dia kata adik-beradik dia tak nak. Masing-masing bila dah dapat durian runtuh harta pusaka tu, tak mau lepas kan. So yang seorang adik-beradik ni marah. Dia jumpa syekh tu, "Ya syekh, apa punya anak lah, dapat harta pusaka pun tak nak sacrifice, keluarkan sikit untuk ayah yang dah wariskan kepada kita berjuta-juta tu." Syekh tu bila dengar, dia kata, "Kau nak marah kat adik-beradik kau buat apa? Kalau aku marah pada ayah kau. Kenapa pula? Sebab ayah kau, masa dia hidup dekat dunia, dia tak fikir untuk nak beramal untuk diri dia. Dia tak cuba nak cari jariah dia sendiri. Apa dia ingat? Kalau anak dia dapat berjuta-juta tu, anak-anak dia akan boleh buat amalan untuk dia? La. Kita anak-anak ni bila dah dapat harta pusaka daripada mak ayah, enjoy. Harta free. Let's go buy some cars. Let's go buy some houses. Let's invest. Sebab tu, kita masa hidup kat dunia ni, kita usaha cari harta akhirat tu untuk kita dulu. Banyak mak ayah dia duk fikir, apalah, nanti duit-duit ni anak-anak aku ni akan dapat.
Berapalah anak aku ni akan dapat. Tak ada masalah, kita fikir fitrah seorang ibu dan bapa ni, dia akan fikir masa depan anak dia, kebajikan anak-anak dia, dia fikir dah kalau dia mati nanti macam mana nak bahagian dia boleh dapat ke apa. Tapi kita lupa, kita sepatutnya rebut. Kita rebut untuk diri kita dulu. Bukannya kita apa yang kita ada tu kita nak. Of course, Nabi SAW bagi tahu dalam hadis Sa'ad, jangan bagi tinggalkan anak kita tu miskin meminta-minta. Betul? Apa kata Nabi? Jangan bagi dia sampai tahap meminta. Kalau dia dah ada, agak baik, it's okay. It's your money. You can do whatever you want. You can buat untuk fisabilillah. You can give to anyone. It's not necessary you have to mempusakakan kepada waris-waris. Sebab Nabi bagi tahu only 3 benda yang akan ikut kita ke akhirat. Cukup tak sedekah jariah kita? Maybe not. Kalau kita kaya, alhamdulillah, siapa yang Allah bagi taufik untuk selalu berinfak, untuk nak memberi tu, masya-Allah, tabarakallah. Tapi mungkin orang-orang yang tak banyak harta ni sangat, dia akan kata saya tak banyak sangat saya bagi. Saya lebih banyak nak kumpulkan dunia lagi. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat termasuk segala benda-benda yang orang boleh dapat manfaat tu dan orang boleh kongsi, orang boleh beramal dan sebagainya. Macam kelas-kelas kita pada malam ini. Tak semesti saya je yang dapat ilmu yang bermanfaat tu, hanya kerana saya berkongsi pada malam ini. Tetapi semua yang menjadi asbab adanya majlis ilmu ini. Kak Jini kita ke, Uncle Hamid kita, siapa-siapa yang mana bersama-sama kita pada malam ini, share ke, yang sampaikan ke, yang bagi manfaat ke, itu termasuk ilmu bermanfaat yang mana kita akan dapat bahagiannya. Yang ketiga, Nabi kata anak yang saleh yang akan doakan kita. Not everyone blessed with anak yang saleh. Ada orang tu ayah dia Masya Allah baik, saleh, insaf, wara'. Tapi anak-anak dia tidak. Mungkin anak-anak dia dibesarkan bukan dengan kehidupan yang environment yang iman, takwa. Mungkin anak-anak dia akan lupakan dia. Bila kita mati, anak dia ni mungkin mula-mula sedih sehari dua bila lawyer tu bagi tahu, oh you got $1 million. Oh happy dia, syukur dia. Lupa dah nak doa kebaikan untuk mak ayah kita. Kita sendiri cuba kita fikir, berapa kerap kita nak doa kepada mak ayah kita yang telah hidup, masih hidup ataupun yang telah meninggal. Adakah masa kita setiap kali kita solat kita ada doakan untuk mak dan ayah kita? Paling tidak mintakan pengampunan, paling tidak minta Allah kasihankan kepada mereka. Ada tak? Kalau tak ada, macam mana kita nak expect anak-anak kita akan doakan kita, akan sedekahkan untuk kita, akan mungkin buat apa-apa amalan yang boleh memberikan manfaatnya kepada kita. Jangan harap macam tu. Di akhirat nanti Allah kata yauma tafirrul mar'u min akhihi, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Everybody akan lari daripada each other. Anak akan lari daripada mak ayah akan lari daripada anak-anak, adik-beradik akan lari daripada masing-masing. Kawan akan tinggalkan kita semua sebab masing-masing masa tu akan sibuk dengan urusan masing-masing. Kita akan, amalan kita cukup tak? Tak mau bagi dah masa tu kepada orang lain. Kita takut kalau kekurangan satu amalan tu akan menyebabkan keburukan kita akan lebih baik, lebih berat daripada kebaikan kita. Dunia ini terlalu singkat. Adakah kita sudah menyediakan secukupnya ketiga-tiga bekalan ini yang merupakan pelaburan yang sentiasa akan mengalir walaupun tulang kita nanti sudah reput di liang lahat? So daripada tips petua yang pertama yang saya kata akhirat itu sebagai tujuan, dia membawa kepada petua yang kedua. Petua yang kedua apa dia? Petua yang kedua adalah kita kena ada sifat redha dan juga qanaah. Sifat redha dan sifat qanaah. Bila kita
tahu kita set akhirat itu sebagai matlamat, barulah insya-Allah bila dunia itu kelihatan kecil di hati kita, ketika itu akan hadirnya sifat redha dan qanaah. Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi kata, ittaqil maharim takun a'badan nas warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Nabi kata, jagalah dirimu daripada perkara-perkara yang haram, nescaya kamu akan menjadi orang yang paling baik ibadah dia. Redalah terhadap pembahagian rezeki Allah kepadamu, nescaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Aghnan nas. Redha, sifat redha. Apa itu redha? Ramai orang tak faham. Ramai orang confuse antara redha, ikhlas, sabar. Kita kena faham dulu konsep dia. Redha ni bila mana kita pasrah kepada Allah dengan hati yang lapang. Itu redha. Maksudnya hati, dia mesti hati. Hati kita kena lapang menerima ketentuan Allah. Itu redha. Qanaah ni pula dia cabang daripada redha. Bila kita sudah ada sifat redha, kita sentiasa pasrah dengan segala ketentuan Allah, barulah datang sifat qanaah, yakni kita sentiasa berasa kecukupan dengan segala kurniaan Allah. Kecukupan ini tak akan hadir melainkan kita redha dan kita pasrah dengan apa yang Allah bagi pada kita. So mesti kena ada kedua-dua ini, dan kedua-dua ini sebagai rukun taqwa yang telah diisyaratkan dalam hadis tadi. Tapi kita kena ingat, kita tak akan capai darjat redha dan qanaah ini melainkan dengan hati yang lapang menerima segala ketentuan daripada Allah. Dan benda ni dia ada level, dan kita tak akan capai darjat redha dan qanaah ini melainkan kalau kita ada sifat sabar. Okay. So kalau saya buat macam satu tingkatan, the highest level is syukur. Second level is redha. Third level is sabar. Fourth level is kufur. Orang yang kufur nikmat, whatever it is, semestinya dia memang orang yang tak sabar. Bila Allah uji dengan apa-apa ujian, I hate this. Dia salahkan takdir. Dia pun bertindak di luar batasan. Sebab dia tak ada kesabaran. Dan orang yang sabar pula, tak semestinya dia redha. Sebab sabar ni dia lebih kepada fizikal. Redha ni lebih pada hati. Orang yang sabar tak semestinya dalam hati dia redha, tapi dia boleh tahan diri. Contoh kan. Contoh lawak-lawak lah kalau saya bagi cik. Contohnya is seorang isteri yang dimadukan oleh suami dia. Dia boleh sabar, tak semestinya dia redha. Sabar tu maksudnya dia boleh sabar, dia taklah bertindak di luar kawalan, dia tak sampai pecahkan pinggan, dia tak sampai pergi bambu suami dia. Maksudnya dia boleh tahan. Tapi hati dia bengkak je. So tak semestinya dia redha. Hati dia tak puas hati je. Benapsalah suami aku macam ni kan. Sampai hati dia buat macam ni. Maksud dia tak redha. Dia boleh sabar, tapi dia tidak redha. Dan orang yang redha tak ramai. Kebanyakan orang dia boleh sabar. Tapi yang redha tak ramai, dan lebih kurang daripada itu adalah darjat yang lebih tinggi, iaitu orang yang bersyukur. Sebab orang yang redha tidak semesti dia bersyukur. Sebab syukur ni apa? Syukur ni dia always feel grateful. Redha ni boleh terima. It's okay, fine. Kereta aku accident, alhamdulillah. Boleh terima. Hati dia tak adalah macam, ya Allah, pesalah kereta aku pula yang kena ni. Geram tu. Tak, hati dia okey. Boleh terima. Tapi tak ramai orang yang bersyukur dengan ujian tu.
Ada tak masa kereta kita accident kan? Pum! Alamak, kita baru beli calo mahal. Tiba-tiba dia cakap, Alhamdulillah. Syukur ya Allah. Engkau uji aku dengan sikit ni je. Nasib baiklah tak hancur kereta ni. Nasib baiklah tak kemik tempat lain. Nasib baiklah kena kat bumper tu sikit je. So syukur ni dia sampai satu level yang kita keluar daripada kita give. Sama ada kita meluahkan dengan lisan kita terima kasih, Alhamdulillah, dan hati juga kita terima. Itu dia ada redha, dia menerima dengan hati yang lapang. So, kita tak boleh bersyukur kalau hati kita tak ada kelapangan tu, dan kita zahirkan dengan tindakan kita. Redha bawah sikit, dia cuma darjat menerima ataupun dia pasrah hati dia dengan segala ketentuan Allah. Syukur, give something. Redha, terima something. Sabar, kita tahan diri kita. Macam mana kita tengah berpuasa, kita tahan diri kita kan daripada buat benda-benda yang Allah larang. Tapi kalau kita tak mampu ketiga-tiga ni, beratlah kita. Kita probably akan terjerumus dalam level yang paling bawah, iaitu mereka yang kufur dengan nikmat Allah. Jadi orang yang beriman, dia kena berusaha untuk nak mencapai darjat syukur. Kalau tak mampu, jangan bawah daripada redha. Cubalah untuk nak jadi orang yang redha. Tapi jangan sesekali hilang kesabaran. Kata Nabi SAW, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghina an-nafs." Bukanlah kekayaan itu disebabkan banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah kaya jiwa. Bukan kalau kita duk tayang ada 10 biji kereta depan rumah kita, is not kaya mengikut pandangan Allah. Kalau kita ada 10 hartanah sekalipun, itu bukanlah kekayaan dalam erti kata yang sebenarnya. Tapi kaya jiwa. Orang yang redha ni, saya bagi satu perumpamaan. Orang yang redha ni, dia akan rasakan diri dia sebagai orang yang paling kaya. Orang yang kita kenal kan, mungkin kita ada kenalan yang kita rasa dia ni memang besar jiwa dia, kaya jiwa dia. Bila dia kaya jiwa ni, dia tak dengki pada orang. Dia tak tamak. Dia sentiasa rasa diri dia kecukupan, ada sifat qanaah. Serba-serbi dia cukup. Kalau orang tu kata, I have Ferrari, dia akan kata, Alhamdulillah, I got kancil. I got Vios. I got Proton Iris. Myvi, it's okay, fine by me. Dia tak rasa is satu benda yang big difference. Dia tak rasa benda tu kurang sangat. Kalau orang yang tak ada sifat redha dan qanaah ni, dia cukup tak puas hati Allah. Sampai bila aku nak pakai kereta kecil macam ni? Aku nak juga pakai kereta Porsche kan. Contohnya aku nak je. Tak. Yang redha qanaah, it's okay, dah fine. It's okay. Allah bagi, Alhamdulillah, syukur. Berapa ramai orang dekat sana lagi yang dia kata yang tak ada kereta pun. Sebab tu kita tengok ada ramai kita mungkin orang yang kenalan. Adakah yang kenal orang kaya tidur pun tak berapa lena juga. Selalu rasa tertekan juga. Ya, ada macam-macam masalah. Masalah tempat kerja, masalah projek, masalah keluarga, penyakit. Pun hidup dalam keadaan yang tak tenang ataupun gusar. Kita dalam kehidupan ni, kita nak ketenangan. Kita nak kebahagiaan. Itu yang kita cari. Some orang, they think money boleh membawa kebahagiaan dalam hidup. Duit mungkin boleh bagi kesenangan, tetapi tidak semestinya dia boleh membawa ketenangan. Ingat, duit boleh memberi kesenangan, tetapi tidak semestinya memberi ketenangan. Sebab keinginan manusia yang selalu tak ada batasan, itulah punca kita ni akan berlumba-lumba addicted
untuk nak mengaut habuan dunia, kita of course kita tak akan pernah rasa puas. Kita tak akan rasa sudah dunia ni. Sebab harta ni macam Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan pada sahabatnya Hakim bin Hizam radhiyallahu an, ya Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwah, faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi, wa man akhadahu biishrafi nafsin lam yubarak lahu fihi, kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Nabi kata, wahai Hakim, harta ini umpama taman hijau yang buah-buahannya manis. Kenapa Nabi kata hijau dan manis? Sebab hijau ni sedap mata memandang. Manis ni sedap diri kita merasakan. Macam itulah juga harta. Bila kita tengok keduniaan ni, kita akan rasa terpukau kan. I want that, I want to, aku nak ni, semua ni cantik lah, lawa lah, kau tengoklah bergaya tak tangan I ni. Manis ni, kita suka makan manis-manis kan, dia sedap lah, dia jadi berasa. Macam juga harta ni, orang akan rasa addicted, suka. Nabi kata, siapa yang ambil dunia ini tanpa sifat tamak, dia akan dapat barakah di dalamnya. Dan sesiapa yang ambil dunia ini dengan ketamakan, dia tidak akan mendapat keberkatan di dalam hartanya itu. Bahkan dia umpama orang yang makan tetapi dia tidak pernah kenyang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nampak? So bukanlah kita, bila kita cakap tentang redha dan qanaah ni, maksud dia jadi satu alasan daripada kita berusaha untuk nak menambah kekayaan ataupun kesenangan hidup. Dan of course, bukanlah kekayaan itu menghalang kita daripada memiliki kesenangan hidup yang halal lagi baik. Bukan kita nak cakap, tak apalah, redha je lah, aku miskin, redha je lah. Bukan, tak nak sampai kita tak nak berusaha. Itu bukan maksud redha. Tapi bila kita bicara tentang sifat redha dan qanaah ni, kita nak bicara tentang hati yang kita gantungkan kepada Allah. Maksudnya, selagi rezeki itu dia boleh bawa kita untuk mencapai keredaan Allah, maka selagi itu kita berusaha sedaya upaya. Tetapi dengan kadar apa yang kita usaha itu, kalau itulah kadar yang Allah bagi kepada kita, kita terima. Kita bersyukur. Jangan tinggal konsep usaha. Ini orang kata tak apalah, redha je. Mana boleh? Redha tak akan datang tanpa usaha. Sebab tu Nabi SAW ingat hadis ni. Apa kata Nabi? Ajmilu fi talabid dunya fa inna kullan muyassarun lima khuliqalah. Tengok Nabi kata apa? Perbaikilah cara kalian mencari rezeki di dunia ni. Maksudnya, rancanglah strategi, buatlah apa-apa usaha sekalipun untuk nak cari rezeki dunia. Do your best. Sebab Nabi kata setiap daripada kalian telah dipermudahkan ke arah apa-apa yang telah diciptakan bagi dia. Of course Allah tahu dengan kadar apa yang kamu akan dapat. Tetapi dengan kadar kamu usaha, itulah yang menjadi asbab. Allah akan bagi apa yang telah ditakdirkan buat kamu. Nabi SAW pernah doakan sahabat di Anas, ya Allah, banyakkanlah harta dia. Dan Nabi pernah puji sahabat-sahabat Nabi SAW yang selalu memberikan manfaat harta di kejalan Allah. Sebab tu Nabi puji Abu Bakar. Nabi kata tak ada seorang pun dengan harta dia yang telah memberikan aku paling banyak manfaat selain daripada harta Abu Bakar. Tapi di sebalik segala usaha kita, jangan pula kita terleka daripada agama dan perintah Allah. Ada orang dia punya usaha dia terlebih sangat. Sampai solat pun dia tak jaga. Doa pun tak ada masa. Majlis ilmu pun tak ada waktu. Tapi hati yang bergantung kepada Allah Azza wa Jal dan juga hari akhirat, insya-Allah dia akan berada di dalam landasannya. Walaupun seseorang tu sesibuk mana pun sekali dengan urusan dunianya,
Walaupun setinggi mana pun gunung harta yang dimiliki dia, tapi hati sentiasa dekat dengan Allah. Jawatan is nothing for him. Harta is nothing for him. Allah bagi, syukur alhamdulillah. Only Allah yang dinampak, yang dirasakan dalam hati dia. This is the sifat yang mana Allah telah puji mereka ini di dalam Al-Quran. Bila Allah Azza wa Jalla sebut, rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Orang yang kuat imannya tidak akan lalai dengan bisnes dia ataupun jual beli dia daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan salat. Dia tidak akan leka daripada zakat sebab dia takutkan kepada hari akhirat, yang mana pada hari kiamat nanti hati ini akan berbolak-balik, pandangan juga akan berbolak-balik. Dengan sifat redha dan qanaah, dia mampu untuk nak kekang sifat tamak kita manusia ni yang selalu duk kejar tamak kepada dunia. Manusia ni kalau dia ada 2 biji rumah, dia nak rumah yang ketiga. Kalau dia dah ada 10 rumah, dia nak rumah yang ke-11. Kan? Tapi Islam, dia nakkan umat dia hidup dalam realiti. Islam tak mau umat dia hidup dalam keadaan yang duka ataupun terlampau penat mengajar kesenangan dunia, yang mana ini semua palsu belaka. Islam nak umat dia usaha, tetapi pada masa sama dia tidak lupakan Allah dan juga agama dia. Islam tak nak umat dia sentiasa hidup dengan melihat kemewahan orang lain sampai menyebabkan datangnya penyakit hasad yang boleh membakar diri kita sendiri. Islam tak nak. Kalau kita bankrupt sekalipun, Islam nak ajar kita boleh terima segala ketentuan Allah ni. Masa tu baru datang sifat kaya jiwa. Sebab orang kaya jiwa ni, dia tak peduli status diri dia ke, status orang lain ke. Selagi benda tu dirasakan benar, dia just go for it. Kalau dia hilang, no problem. Kalau dia dapat, alhamdulillah. Dan Islam tak nak kita ni jenis yang asyik duk pandang orang lain di atas kita. Best kan dunia ada rumah cantik kan, best kan dunia ada kereta banyak kan, best kan dia pakai ni, dia pakai tu, dia pakai ni. Sampai kita pun jadi jealous, sampai pun kan kita jadi dengki pada orang, buatkan kita bergaduh dan sebagainya. Alangkah bahagianya orang kaya yang dikurniakan sifat redha dan qanaah. Sebab harta yang banyak itu dirasakan berlebihan daripada yang mencukupi buat diri dia, maka kekayaan itu diletakkan di tangan, bukan di hati. Sampai orang yang diletakkan harta dia di tangan, dia senang je untuk nak memberi. Ini tak apa, ambillah. Tak berkira pun. Dia sentiasa bila dibagi tu dia nak bagi yang terbaik. Ada orang yang saya kenal begitu, dia punya sifat dia. Dia tak rasa macam bila dia nak bagi banyak, dia nak bagi lebih tu, Allah susahnya nak bagi dalam hati. Ya. Kita ni pasal harta tu kita duk melekat dalam hati ni. Nak bagi tu macam sakit melekat. Macam orang yang cabut stapler bulu tu kan. Macam sakit. Macam tu, melekat dalam hati kita. Tapi nak bagi banyak sikit tu, aduh sakit. Susah nak buat. Jadi kita doa pada Allah Azza wa Jal supaya kurniakan kepada kita sifat redha dan qanaah. Sebab kedua-dua inilah sifat yang boleh berikan kita kekayaan dalam jiwa kita. Inilah yang boleh bagi kita rezeki dan kejayaan dalam hidup. Sebab tu Nabi kata, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Nabi kata, berjayalah orang yang masuk Islam, yang dikurniakan rezeki yang mencukupi dan diberi rasa kecukupan dengan apa-apa yang ada pada dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan saya sudahi
perkongsian kita pada malam ini dengan sebuah pepatah. Ini pepatah yang cantik. Dan saya ingat dan saya always remind myself, "Idza kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Saya ulang balik. "Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau kamu memiliki jantung hati yang sentiasa berasa kecukupan, maka kamu dengan raja dekat dunia ni sama aja. Raja ni kenapa dia boleh rasa diri dia kaya? Sebab dia rasa dia ada segala-galanya kan. Dia miliki segala kemewahan. So dia tak pernah risau. Sama juga orang yang memiliki sifat qanaah. Dia macam raja. Dia tak pernah rasa kurang pun. Dia rasa apa yang dia ada ni cukup kaya dah Allah bagi kat dia. Sebab tu dia tidak akan melihat orang lain tinggi ataupun rendah. Tapi dia akan rasa sama je. Dia tengok raja pun mungkin dia tengok tak ada apa je. Dia ada kereta, aku ada kereta. Walaupun raja pakai Rolls Royce, dia pakai Iris, tapi dia happy. Sifat itulah yang buatkan kita akan tak ada rasa nak tamak. Bila kita tengok keduniaan yang orang lain ada, it's okay, fine by me. Tak ada rasa macam tutup. Rasa bergegar rusuk jantung ni kan. Kita rasa macam, oh bestnya. Macam ni, tak. It's okay. Sebab tu kita kena cuba ada sifat qanaah ni. Bila kita ada sifat qanaah ni, kita akan sentiasa merasakan kekayaan dalam jiwa kita. Walaupun dalam poket kita itu kering, tetapi kita insya-Allah lidah kita akan sentiasa dibasahi dengan terima kasih syukur kepada Allah, dan hati kita ni sentiasa tidak akan rasa kita ni miskin insya-Allah. Ingat, pada hari ini kita ambil 2 tips ni. Yang pertama sekali, kita jadikan akhirat itu sebagai tujuan. Yang keduanya, kita memiliki sifat redha dan qanaah. Kedua-dua ni antara kunci emas rezeki kita dalam kehidupan dunia. Baik, saya ingat sekadar itu sahaja dulu perkongsian kita pada malam ini insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada minggu hadapan pada masa yang sama insya-Allah. Bye bye. Assalamualaikum.